Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh warga MQA yang saya hormati sekalian dan kepada seluruh warga Malaysia yang sentiasa setia bersama siri CEO Dash MQA. Pada kali ini, izinkan saya untuk berkongsi formula kecemerlangan sesebuah organisasi. Ia bukan saja boleh diguna pakai di MQA, tetapi ia boleh juga diguna pakai, diaplikasikan di mana-mana agensi, syarikat, jabatan dan sebagainya yang berhasrat untuk mencapai kecemerlangan yang bersifat holistik. Dalam konteks formula kecemerlangan yang saya akan share ini, ia merupakan satu segitiga yang saya terbalikkan. Kalau kita lihat apa yang digunakan oleh teori Maslow, segitiganya puncaknya berada di atas. Dasarnya di bawah, tapi dalam teori kecemerlangan yang saya ingin kongsikan pada hari ini, ia terbalik, puncaknya di bawah, dasarnya di atas. Apa-apa pun dalam konteks kecemerlangan, ia bermula daripada niat. Berdasarkan teori ini, ia bermula kepada niat. Dalam sebuah organisasi yang dianggotai oleh ratusan warga kerja, ribuan warga kerja, maka untuk mencapai kecemerlangan organisasi tersebut, ia bergantung kepada niat setiap individu ataupun warga kerja yang bekerja di organisasi tersebut. Niatnya perlulah untuk membantu, perlulah untuk memastikan, perlulah untuk menyumbang ke arah kecemerlangan organisasi, agensi, sejajar dengan matlamat penubuhan organisasi tersebut. Tidak ada niat individu, tidak ada niat personal, tidak ada niat masyarakat ataupun ahli keluarga, tapi ialah untuk tujuan mencapai matlamat organisasi tersebut. Dan apabila niat setiap individu ataupun warga kerja ini telah betul, maka ia akan diangkat kepada peringkat individu-individu lain yang dikumpulkan secara holistik, secara komprehensif ataupun secara berkumpulan. Kemudian dia akan menjadi suatu budaya yang boleh dilihat, diaplikasikan, diterjemahkan di peringkat unit sehinggalah di peringkat organisasi yang lebih besar. Dan apabila perkara ini berlaku secara konsisten, maka kita pasti akan melihat impaknya dalam konteks sosial yang lebih besar. Saya bagi contoh dalam keadaan COVID yang melanda negara pada hari ini. Apabila setiap individu rakyat Malaysia yang berjumlah sekitar 32 juta orang ini mempunyai niat untuk memastikan rantaian COVID dapat diputuskan, sama ada ia dipantau ataupun tidak dipantau oleh pihak yang berwajib ataupun berkuasa, mereka akan pastikan diri mereka akan mengikut setiap SOP yang ditentukan. Sebab apa? Kerana mereka mempunyai niat untuk membantu kerajaan memastikan rantaian COVID dapat diputuskan. Apabila setiap warga Malaysia yang berjumlah sekitar 32 juta orang ini mempunyai niat yang sedemikian, maka ia akan diturunkan kepada kawasan kampung, kepada komuniti, kepada masyarakat yang lebih besar, kepada negeri dan seterusnya kepada negara dalam konteks yang holistik. Maka di situ kita akan lihat setiap warga Malaysia akan sentiasa patuh kepada SOP dan insya-Allah dengan tindakan yang sedemikian, hasrat negara untuk mencapai, untuk memastikan COVID dapat diputuskan akan dapat kita realisasikan. Sama juga dengan organisasi, ia bermula daripada niat dan ia akan terus meningkat ke peringkat unit, kepada jabatan, kepada bahagian-bahagian yang lebih besar sehinggalah kepada organisasi keseluruhan dan yang paling-paling penting, ia akan beri kesan dan impak kepada kebaikan, kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dan kalau konteks kita pada hari ini, kita mahu majukan Malaysia. Kita mahukan Malaysia berada dengan negara-negara lain yang maju di peringkat global dan juga di peringkat bahagian-bahagian yang lebih tinggi. Jadi insya-Allah kita sama-sama merealisasikan agenda ataupun kaedah teori kecemerlangan yang dikongsikan pada hari ini dan saya yakin kemimpinan kita mengaplikasikan secara komprehensif, secara holistik akan melihat hasil yang amat menggembirakan kita semua warga Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.